Salam sejahtera, saya Jijak Ahmad dan ini Buletin Awani. Perbahasan belanjawan peringkat jawatan kuasa semalam menyaksikan Pakatan Harapan gagal lagi dalam dua cubaan undi belah bahagi. Umum mengetahui apa jua berlaku di Parlimen sedikit sebanyak ada kesan kepada politik tempatan. Bagi memahami percaturan politik ini, di talian menerusi Google Meet pensyarah kanan dan penganalisis politik Universiti Teknologi Malaysia, Dr. Mazlan Ali. Selamat pagi, Doktor. Selamat pagi. Ya, Doktor, semalam dua cubaan undi belah bahagi oleh Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar gagal. Bagaimana nak membaca apa langkah beliau seterusnya? Ya, kita melihat semalam rang undang-undang perbekalan Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan telah diluluskan. Berikutan kegagalan pembangkang untuk melakukan undi tidak menyokong di Parlimen disebabkan ketidakhadiran ahli-ahli Parlimen pembangkang seramai 13 orang yang sepatutnya dimenangi oleh pembangkang sekiranya kesemua mereka hadir untuk mengundi. Ini berikutan 7 ahli Parlimen daripada kerajaan juga tidak hadir di dalam perbahasan tersebut. Ini menimbulkan persoalan adakah pembangkang pada masa sekarang mereka mempunyai satu gabungan yang benar-benar bekerjasama seperti yang telah diikrarkan oleh mereka sebelum ini bahawa mereka akan fokus kepada pengundian di peringkat jawatan kuasa setelah pada hari Khamis lepas mereka telah menyokong belanjawan ini secara dasarnya. Melihat apa yang dikatakan oleh doktor itu, bagaimana kita boleh melihat juga PH boleh kekal relevan? Perkembangan yang berlaku semalam menunjukkan pembangkang pada masa ini tidak benar-benar berada di dalam satu kerjasama dan juga persefahaman yang memungkinkan mereka dapat menyaingi kerajaan yang banyak umum mengatakan bahawa kerajaan pada hari ini mempunyai sokongan yang tipis, majoritinya. Akan tetapi perkembangan semalam menunjukkan bahawa di kalangan pembangkang sendiri terdapat pandangan yang berbeza, khususnya kenyataan yang telah dibuat oleh Parti Warisan. Mereka mengatakan bahawa mereka sengaja tidak hadir di dalam belanjawan perbahasan peringkat jawatan kuasa semalam yang menyaksikan rang undang-undang perbekalan bagi Jabatan Perdana Menteri dan Kementerian Kewangan telah diluluskan. Umum melihat bahawa keadaan ini menunjukkan bahawa Pakatan Harapan pada masa kini berada dalam situasi yang paling lemah semenjak gabungan ini memenangi pilihan raya yang ke-14 pada tahun 2018 yang lalu. Ya, jadi apa nasib Anwar dalam PH kalau melihat pada keadaan ini? Pada masa ini saya melihat, saya menilai bahawa ramai di kalangan ahli-ahli Parlimen pembangkang sendiri menyatakan kekesalan mereka di atas peristiwa pada hari Khamis lepas di mana mereka mendapat maklumat yang katanya maklumat yang tidak tepat ataupun maklumat yang lewat untuk tidak melakukan undi belah bagi dan pada asasnya menyokong belanjawan secara dasarnya. Dan ini menimbulkan ketidakpuasan ahli-ahli Parlimen pembangkang itu sendiri dan juga timbul kritikan daripada penyokong-penyokong Pakatan Harapan. Saya berpandangan bahawa pada masa ini Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu melihat kembali Pakatan Harapan. Mungkin beliau boleh memikirkan untuk menilai semula kedudukan Pakatan Harapan ini, dilakukan penyusunan kerana kelihatan pada hari ini Pakatan Pembangkang sebenarnya tidak dapat menyaingi kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin yang nampaknya masih utuh sejak kerajaan baru ini ditubuhkan pada awal bulan Mac yang lalu. Baik, Doktor. Bagaimana pula dengan percaturan parti-parti lain selepas ini sama ada UMNO, Pejuang, PAS dan lain-lain?
Ya, saya melihat akhir-akhir ini nampaknya ada seperti semak dan imbang yang begitu baik. Kerana UMNO sebagai sebuah parti yang juga adalah komponen dalam kerajaan Perikatan Nasional, tetapi parti ini nampaknya mereka sangat kritikal terhadap dasar-dasar kerajaan, termasuk juga dalam isu belanjawan ini, di mana mereka sebagai anggota kerajaan juga tidak bersetuju dalam banyak perkara berkait dengan belanjawan 2021, dan telah menyatakan bahawa akan menyokong secara bersyarat. Dan semak dan imbang ini menyebabkan kerajaan Perikatan Nasional nampaknya mendengar pandangan daripada ahli-ahli parlimen, sama ada kerajaan ataupun pembangkang, dan ini sebenarnya membuka satu ruang demokrasi baru yang lebih terbuka. Dan saya fikir simulasi politik pada masa akan datang ini merentasi rentas kaum dan juga kepartian, di mana kita mungkin boleh menjangkakan bahawa politik yang lebih terbuka pada masa akan datang ini mungkin muncul di tanah air kita. Ya. Baik, terima kasih Doktor untuk ulasan itu. Itu tadi Dr. Mazlan Ali, pensyarah kanan dan penganalisis politik Universiti Teknologi Malaysia.